Wa abuhu Al-As bin Sa'id, ayah dia tuan-tuan sekalian, nama dia Al-As ibn Sa'id. Jadi kana sayyidan min sadati Quraisy. Ayah dia ni pemimpin daripada pimpinan-pimpinan Quraisy. Wa kabiran min kubaraiha. Orang yang besar-besarlah di kalangan orang Quraisy ini. Khada ma'al musyrikina ma'rakata Badrin huwa wa akhuhu Utbah faqutila ma'an. Yang mana ayah ini tuan-tuan sekalian, dia menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar. Bersama dengan adik-beradik dia iaitu Utbah, maka telah dibunuh dalam peperangan Badar. Yang mana ayah dia tuan-tuan sekalian menentang Nabi. Tapi Allah Ta'ala takdirkan anak dia menjadi orang yang beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana masra'un Al-As ala yaday Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana dalam peperangan Badar, kematian Al-As ini, dia mati di tangan Ali, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tuan-tuan sekalian, ayah dia tak beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi anak beriman. Samalah Abu Jahal. Abu Jahal ni orang yang paling menentang Nabi. Orang yang paling banyak menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi anak dia Ikrimah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama dengan Nabi, menegakkan perjuangan Islam. Kana Sa'id yawma qutila abuhu wa ammuhu fi Badrin. Ketika mana ayah dia dibunuh dalam peperangan Badar dan pak saudara dia. Fi thaniyati min umri, umur dia 2 tahun tuan-tuan sekalian. Umur dia baru 2 tahun. Fakafalahu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapa yang jaga dia? Yang jaga dia iaitulah Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman tolong jaga. Sebab apa Utsman tolong jaga? Kerana di antara Utsman dan budak kecil ini ada hubungan kekeluargaan. Wa baina lima kana bainahu wa bainas sabi as-saghir min awasirin nasabi. Ada hubungan keluarga. Yang mana Utsman ni Umayyah. Dia pun Umawi macam Muawiyah juga. Muawiyah tuan-tuan sekalian, sebab itulah masa Sayyidina Ali di bai'ah, Sayyidina Muawiyah tak nak bai'ah Sayyidina Ali. Selagi mana kematian Utsman tidak dituntut tuan-tuan sekalian. Kan ini hubungan keluarga dia Umawi tuan-tuan sekalian. Maka dijaga oleh Sayyidina Utsman. Fanasha'a Sa'id ibn Al-As fi kanafil Jawadi Al-Abbadi As-Sajjad. Maka Sa'id ibn Al-As ini tuan-tuan sekalian, dia membesar dalam keadaan Al-Jawad, dalam keadaan yang pemurah. Utsman ni orang pemurah. Al-Abbad dalam keadaan orang yang rajin beribadah. As-Sajjad orang yang banyak sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zinuraini Utsman bin Affan. Yang mana Utsman ini dia memiliki 2 orang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 orang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil sebagai Zunurain. Wa daraja ala aini zaujataihi Ruqayyah wa Ummi Kalsum. Maknanya apa tuan-tuan sekalian, Sa'id ini dia membesar di bawah jagaan anak-anak Nabi yang merupakan isteri pada Sayyidina Utsman, iaitulah Ruqayyah. Bila Ruqayyah meninggal dunia, maka Ummi Kalsum berkahwin dengan Sayyidina Utsman. Maka dua-dua ni jaga Sa'id bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi bayang tuan-tuan sekalian, yang jaga ni anak Nabi, bintai Sayyidil Mursalin Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Utsman jaga, anak Nabi pun jaga. Maka dia mewarisi daripada kedua-keduanya tadi perkara-perkara yang baik-baik, perkara-perkara yang elok tuan-tuan sekalian.
wa nahila syama'ila al-karimah wal khalaiq al-azimah min a'zabi yanabi'iha wa asfaha. Jadilah akhlak yang baik, perangai yang baik daripada akar, daripada asas yang baik, tuan-tuan sekalian. Wa akhadha al-islam min aghrazi manahilihi wa aqwaha. Dan dia telah mengambil Islam tadi daripada akar dia, daripada keluarga Nabi sendiri. Wa qara'a al-Quran ala khadini kitabillah Utsman bin Affan. Sa'id ini dia belajar Quran. Dia belajar Quran, yang mana belajar Quran dengan Utsman ibn Affan. Utsman ni belajar dengan Nabi SAW. Bahkan tuan-tuan sekalian, mana hubungan mereka rapat. Hubungan mereka rapat yang mana bila mana duduk dalam jagaan Utsman, mana nak jumpa Nabi ni mudahlah. Sebab anak Nabi pun ada. Nabi ni macam datuk angkat dia lah. Wa talaqahu ghaddan tariyan min famin Nabi alaihi salam, maka dia dapat belajar daripada mulut Nabi, lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kecil lagi belajar dengan Nabi. Fa kana ashbahan nas lahjatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah orang kata Sa'id ibn al-As ini fa kana ashbahan nas, sangat serupa dengan Nabi SAW lahjatan, gaya dia bercakap sama dengan Nabi SAW. Ni tuan-tuan sekalian, duduk di bawah jagaan Nabi, mana membesar dalam keadaan didikan Islam, dalam keadaan memahami Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. وكان في جملة الاثني عشر رجلا الذين كتبوا القرآن على عهد عثمان وعلموه الناس. Yang mana Sa'id ini tuan-tuan sekalian, dia tergolong dalam kalangan 12 orang. 12 orang yang telah menulis Al-Quran pada zaman Utsman, pada zaman Sayyidina Utsman, dan mengajarkan kepada manusia. Ini tuan-tuan sekalian. Sebab apa orang-orang yang belajar Al-Quran ini, Nabi kata orang yang paling terbaik di kalangan kamu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik manusia di kalangan kamu ini siapa-siapa yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Maka dia ini tuan-tuan sekalian salah seorang daripada penulis Al-Quran pada zaman Sayyidina Utsman. Sebab itulah pada zaman Sayyidina Utsman, Al-Quran ini dijadikan satu, iaitulah ditulis sebagai Mushaf Utsmani yang kita baca sampai pada hari ini. Mushaf Utsmani itu Mushaf Utsman lah tu. Kita baca sampai hari ini, mana Sayyidina Utsman kumpulkan supaya apa, disusun balik, kemudian dijadikan satu, iaitulah dengan resam Utsmani, bacaan yang mudah, supaya mudah orang yang baru masuk Islam untuk mudah mempelajari Al-Quranul Karim. Badan ala Sa'id bin al-As alamat as-siyadati munzu kana fatan yafi'an. Jadi tuan-tuan sekalian, budak ni tadi makin lama makin besar, jadi remaja. Jadi bila mana dia dalam pertumbuhan dia tadi, nampak pada budak tadi ni, pada Sa'id ini ada karakter, ada tanda-tanda alamatus siyadah, ada talent, ada bakat untuk jadi kepimpinan. Ni dia. Nampak dah kecil tu, nampak dah budak ni ada karakter dia. Yang mana tuan-tuan sekalian, satu cerita. Anna imra'atan nazarat an tu'tiya burdan saminan. Ada seorang wanita yang bernazar. Dia bernazar tuan-tuan sekalian, nak memberikan selendang an tu'tiya burdan, nak bagi satu selendang saminan yang harga sangat mahal. Kita panggil branded lah. Brand, mana brand mahal. Bukan Cak Ayang tuan-tuan sekalian. Ni Cak Power ni. Selendang harga mahal ni.
kana indaha li akrami Arab. Dia nak bagi orang yang paling mulia di kalangan orang Arab. Dia nazar dah nak bagi tuan-tuan sekalian. Maka dikatakan pada wanita ini, a'tihi li hadzal ghulam, bagilah pada budak ini, ghulam ini, yuridu Sa'id ibn al-As. Bagilah pada Sa'id ibn al-As tadi tuan-tuan sekalian. Pasal budak ni nampak ada, orang nampak dah dia ada bakat. Jadi selepas tu tuan-tuan sekalian, fasummiyat siyabul fakhiratu ba'da dhalik bis-sa'idiyah nisbatan ilaihi. Dinamakan baju-baju mahal ketika itu dengan nama jenama brand apa? Sa'idiyah. Nama dia Sa'id, tuan sekalian. Jadi lepas tu baju-baju mahal ni orang panggil dengan nama Sa'idiyah. Nisbah pada nama dia tadi. Mana brand? Beli mana baju ni? Baju Sa'idiyah ni. Tu dia. Brand Sa'idiyah ni mana baju mahal lah tuan-tuan sekalian. Beli mana ni? Jubah ni. Ambil mana? Ni brand Sa'idiyah ni, mahal ni. Dia kurang gitulah. Orang tengok jenama tu orang tahu mahal selalu tuan-tuan sekalian. Orang tengok jubah beli mana ni? Haramain. Haramain beli Mekah ni. Tu dia. Makna hak mahal tuan-tuan sekalian. Orang tahu selalu harga ni bukan harga murah. Jadi nak bagi tahu bagaimana ketika itu orang panggil dengan nama As-Sa'idiyah. Tapi hari ni kalau kita pergi kedai tanya orang Arab, kalau orang Arab tahu-tahulah. Kita kata kita nak brand Sa'idiyah. Dia pun cari Sa'idiyah mana pula. Tak jumpa cari. Mana pun nak bagi tahu baju yang harga mahal-mahal tuan-tuan sekalian. Wa qad kana haula'i ala haqqin hina tanabba'u li Sa'id ibn al-As bima tanabba'u lahu min as-siyadati wal jud. Maka orang tadi tu memang yakin bahawasanya budak ni akan membesar. Dia akan membesar dalam keadaan dia boleh menjadi orang yang boleh memimpin dan orang yang dermawan. Yang mana tuan-tuan sekalian betul sungguh. Betul sungguh budak ni bila dia besar tuan-tuan sekalian, faqad waliya Sa'id ibn al-As al-muslim muslimin al-wilayat. Yang mana dia telah menjadi gubernur ataupun jadi yang berhormat. Sa'id ibn al-As jadi yang berhormat, jadi YB lah. Bagi orang Islam di wilayah-wilayah. Dan dia telah memimpin tentera-tentera Islam. Dia telah membuka pembukaan yang mana Allah Ta'ala telah membuka di tangan dia. Mana tangan Sa'id tadi, Tabaristan wa Jurjan. Mana apa di belah-belah Parsi, belah Iran, belah Iraq tuan-tuan sekalian. Wa zalla waliyan min qibali Utsman ala Madinatir Rasul. Dan dia menjadi wali, menjadi gubernur. Min qibali Utsman daripada pemerintahan Utsman ala Madinatir Rasul, di Madinah, bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah ustushhidal khalifatul mazlum radhiyallahu taala anhu, sehinggalah dibunuh mati syahid khalifah Sayyidina Utsman ini yang telah dibunuh tuan-tuan sekalian oleh pemberontak. Ini dia. Jadi nak bagi tahu bagaimana tuan-tuan sekalian, musuh-musuh Islam ini sentiasa cuba untuk mematikan Islam. Yuridun an yutfi'u nurallah bi afwahihim. Mereka cuba nak menyekat ataupun menjatuhkan Islam, menutup cahaya, memadamkan cahaya Islam dengan kata-kata mereka, dengan perbuatan-perbuatan mereka. Tuan-tuan tengok pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi, bila Nabi ada ni, apa yang Nabi bawa? Nabi bawa kalimah la ilaha illallah. Kita kalau dengar kalimah la ilaha illallah biasa je. Tapi orang Arab ketika itu tuan-tuan sekalian, bila dengar kalimah la ilaha illallah, bergetar mereka. Pasal apa? Kali ni ada orang nak mencabar berhala-berhala mereka. Yang mana Parsi, Rom ketika itu, orang Quraisy lagi ketika itu, orang Arab lagi, semuanya memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Nabi mengajak kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka rasa tercabar, wasaffaha ahlamahum,
Nabi telah membodohkan mimpi-mimpi mereka. Wa farraqa jama'atahum, Nabi telah memecah belahkan jamaah mereka, kumpulan mereka. Dituduh Nabi macam-macam. Jadi tuan-tuan sekalian, yang mana mereka ni cuba memadamkan cahaya Islam pada zaman Nabi SAW, tapi tak berjaya. Yang mana setelah Nabi wafat, tuan-tuan sekalian, ramai di kalangan orang Islam yang murtad. Mereka ingat, kalah dah Islam kali ni, Islam jadi lemah. Tidak, tuan-tuan sekalian. Yang mana Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah ketika itu, memimpin tentera-tentera Islam. Para sahabat Nabi berjuang bermati-matian menghadapi golongan-golongan yang keluar daripada Islam, memerangi golongan yang tidak bayar zakat, tuan-tuan sekalian. Maka Abu Bakar, makna apa? Islam tidak lemah. Abu Bakar kata, mana qasa, tidak akan berkurang selagi mana aku ada ni. Mana qasa din wa ana hayy, tidak akan berkurang agama ini selagi aku hidup. Terkejut bila Abu Bakar mati. Dia ingat lemah dah Islam kali ni. Tengok tuan-tuan sekalian, umur pula ada. Yang mana bila zaman Sayyidina Umar, jatuhnya Parsi, jatuhnya Rom, tuan-tuan sekalian. Makin mereka takut dengan bagaimana apa kita panggil tadi, pembukaan Islam makin luah lagi. Lalu bila mana mereka bunuh Sayyidina Umar, yang telah mati di tangan Abu Lu'lu'ah. Sayyidina Umar ni mati dibunuh tengah semayang dibunuh Sayyidina Umar. Kemudian dia lagi dibunuh belakang jemaah duduk belakang tu. Tengah semayang, sahabat Nabi tengah semayang, kena pisau dia, tuan-tuan sekalian, mati. Ada sahabat-sahabat yang mati. Jadi Sayyidina Umar cedera parah, ketika tu hampir mati. Kemudian Sayyidina Umar pun mati, wafat. Dia dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang munafik, seorang yang kafir, tuan-tuan sekalian. Mereka ingat Islam ni lemah. Tengok Sayyidina Uthman pegang pemerintahan. Bila Sayyidina Uthman pegang pemerintahan, makin luah lagi empayar Islam. Ni tuan-tuan sekalian, bukti dia. Dia buka ni. Tabaristan, Jurjan, belah Parsi, belah Iran, belah Iraq. Kemudian Uthman juga dibunuh. Mati syahid Sayyidina Uthman. Rumah dia dikelilingi oleh para pemberontak yang cuba membunuh Sayyidina Uthman. Maka bila dibunuh Sayyidina Uthman, tengok Sayyidina Ali jadi Amirul Mukminin. Dan mereka bila mana tak boleh nak lawan dengan tentera Islam ini, maka mereka lah hadi-hadi palsu dan sebagainya, untuk menjatuhkan orang Islam. Ini tuan yang berlaku. Jadi tuan-tuan sekalian, lakin as-sifat allati ghalabat ala Sa'id ibn al-As hiya al-aryahiyyah. هي الأريحية والجود حتى إن معاوية بن أبي سفيان لقبه بكريم قريش. Sifat yang ada pada sahabat Nabi ini, iaitu Sa'id ibn al-As ini, iaitu sifat yang pemurah, tuan-tuan sekalian. Para sahabat Nabi ini, mereka ni Masya Allah, ibadat semua hebat belaka. Tapi sahabat-sahabat yang terkenal dengan dermawan, dengan pemurah ni, antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Uthman ibn Affan, Abdul Rahman ibn Auf, dan ni kita kurang dengar, Sa'id ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga Muawiyah bin Abi Sufyan laqabahu bi karimi Quraisy. Sehingga Muawiyah bin Abi Sufyan memberikan laqab ataupun memberikan gelaran pada Sa'id ini dengan orang yang paling pemurah di kalangan orang Quraisy. Faqad aghdaqallahu ala Sa'id bin al-As al-mala bighairi hisab. Allah Ta'ala telah mencurah-curahkan harta kepada Sa'id ibn al-As ni, tuan-tuan sekalian, harta tanpa hisab. Banyak harta mencurah-curah macam air hujan turun. Fajada bihi Sa'id ala ibadillahi bighairi hisabin aidan. Tapi Sa'id dia tak sombong dengan Allah Ta'ala. Bila mana dia dapat harta melimpah ruah, tuan-tuan sekalian, dia bagi pada hamba-hamba Allah Ta'ala melimpah ruah juga. Tanpa hisap juga dia bagi belaka pada orang. Mana-mana yang berhajat dia bagi belaka. Dermawan sungguh, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah orang-orang yang Nabi sebut apa? Rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu. Yang
kita ni tak boleh deki, tapi melainkan ada beberapa golongan yang kita boleh deki dengan dia. Antaranya lelaki yang diberikan harta, orang kaya diberikan harta. Kemudian apa? Dia berinfak dengan harta yang dia ada, tuan-tuan sekalian. Ni, kita boleh rasa cemburu dengan dia. Ni boleh. Tengok Allahu Rabbi banyak harta dia. Tapi dia banyak sedekah. Banyak bagi sumbangan, banyak bagi derma, tuan-tuan sekalian. Dan juga Nabi kata rajulun atahullahul Quran, lelaki yang diberikan padanya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar Quran. Fa wa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang mana dia baca Quran pagi, petang, siang, malam. Ni kita boleh cemburu dengan dia. Tengok Allah, Masya Allah, baca Quran sama pak cik tu. Kan? Rasa cemburu, kita pun nak baca Quran kata. Ni boleh. Boleh cemburu dalam keadaan macam ni, tuan-tuan sekalian. Dengki boleh, dalam keadaan macam ni boleh. Jadi, nak cerita bagaimana pemurahnya Sa'id ibn al-As ini, banyaklah cerita. Di antaranya, tuan-tuan sekalian, satu cerita. Min zalika anna Sa'id ibn al-As kana yasurru surar al-mal fi kulli jumu'atin. Yang mana Sa'id ibn al-As ini tiap-tiap hari Jumaat, tuan-tuan sekalian, dia akan cari ataupun bubuh kantung kecil. Bubuh apa ni kita panggil, macam letak dalam kantung-kantung kecil. Dia suruh anak buah dia buat. Yang mana, tuan-tuan sekalian, tiap-tiap Jumaat dia akan bahagi, dia akan berikan wa yadauha baina aidil musallin min zawil hajah. Dia akan bagi kepada para jemaah yang mari sembahyang Jumaat yang memerlukan keperluan. Dia akan tengok, ni perlu bantuan sebagainya, dia pun bagi, tuan-tuan sekalian. Tiap-tiap Jumaat dia buat gitu. Hatta idza farawu min salatihim akhazuha. Bila mana para jemaah tadi habis sembahyang Jumaat, mereka pun ambil duit tadi daripada kantung kecil tadi dengan rasa gembira tanpa banyak tanya. Tak tanya ni siapa dia, tak ada, mana dia bagi, tuan-tuan sekalian. Sa'id ibn al-As ni bagi je duit. Allahu Rabbi, pemurahnya dia. Sebab itulah, tuan-tuan sekalian, orang-orang yang dermawan ini, pemurah ini, didoa oleh para malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, ya Tuhanku, malaikat doa, berilah kepada orang yang berinfak ini khalafa, ganti dia. Dan berilah pada orang yang simpan harta dia tadi talafa, kebinasaan. Malaikat doa, tuan-tuan sekalian. Saya ingat di Syria, tuan-tuan sekalian, bila saya belajar dulu, orang-orang Arab di Syria ni pemurah-pemurah sungguh. Kita mari masjid, tuan-tuan sekalian, mari masjid je semayang. Dibagi duit, tuan-tuan sekalian. Mula-mula segan juga nak ambil. Tapi itu biasa, dia ajar gitu. Mana-mana penuntut-penuntut ilmu, tullabul ilm, yang pergi di Syria ni, pergi masjid ni, Jami' apa ni, Jami' Manjak ni, Jami' Mansur, Jami' Manjak, dah ingat nama lah. Jadi, bila pergi, tuan-tuan sekalian, dia akan bagi duit. Mari salam belaka, Allahu Rabbi. Mana jemaah lagi mari salam belaka. Mari seluk bagi kat kita. Kita pun Allahu Rabbi. Terkejut, tuan-tuan sekalian. Ada kawan saya ni, dia orang kaya dah. Orang memang orang, nak main nak mengaji. Dia jual belaka lah, dia punya rumah-rumah sebagainya. Memang nak mengaji lah, nak ngaji lama di Syria. Setara dia pun boleh duit juga, tuan-tuan sekalian. Dia kata, aku boleh duit juga. Gembiranya dia. Dia kata, mu tullabul alam, mu ni orang mengaji. Kena ambil. Allahu Rabbi. Makna apa, tuan-tuan sekalian? Pemurahnya mereka ini. Wa kana rajulun minal qurra. Ada satu cerita, tuan-tuan sekalian, satu hari ada di kalangan orang-orang yang mari mengaji dengan Sa'id bin al-As ini, yang belajar Al-Quran, belajar kitabullah, belajar dengan dia, mari majlis dia. Dahlah kaya, pandai pula, orang alim pula. Susah nak cari, tuan-tuan sekalian. Orang alim kaya pula, dermawan pula. Dalam ramai-ramai ni ada seorang ni, tuan-tuan sekalian, faftaqara wa asabathu faqatun syadidah. Dia ditimpa musibah, jadi miskin apa kedana, tuan-tuan sekalian. Mungkin niaga-niaga tak jadi ke mana, jadi ditimpa kefakiran yang sangat-sangat. Maka kata isteri dia, faqalat lahu zawjuhu, kata isteri dia,
inna amirana Sa'id bin al-As yusafu bil jud falau zakarta lahu halak fala'allahu yasmahu laka bi syai'in. Dia kata pemimpin kita ini, YB kita ni, dia kata orang kata dia ni orang pemurah, bil jud. Kalau abang sebut, kita buat dialog sikit tuan-tuan sekalian. Kalau abang sebutlah keadaan kita ni depan dia, fala'allahu, mesti dia akan bagi punya bang. Abang mitoklah dengan dia bang, kan? Mitoklah dengan dia. Kata suami dia, faqala waihaki. Waihak ni macam kita, kalau Arab celakalah. Kalau orang Terengganu menatang. Maknanya dia marah tuan-tuan sekalian. Waihaki aturidu an tasdakhi wajhi. Mu nak siap wajah aku ke? Sebab orang-orang macam ni tuan-tuan sekalian, orang-orang yang yalah, orang mengaji apa semua ni, dia malu sebenarnya. Dia malu nak minta dengan orang. Wallahi la af'al, dia kata. Demi Allah aku takkan buat gitu. Biarlah susah pun aku takkan minta, dia kata. Lalu tuan-tuan sekalian, fama zalat tashtaddu alaihi alhajatu wa tulihu alaihi zaujatuhu fi talaq. Jadi keadaan makin lama makin susah, makanan pun tak ada. Nasi lagi tak ada tuan-tuan sekalian. Zaman tu. Tak ada makanan, roti gandum pun tak ada, susah. Hatta ata majlisa Sa'id bin, tapi dia mari sama mai ngaji. Mari sama ni bagi. Mana susah-susah mari ngaji Quran tuan-tuan sekalian. Mari mengaji dengan Sa'id ibn al-As tadi. Dia mari sama mengaji. Tapi bini dia sama pesan. Bang, minta lah bang, tanyalah. Nak bini desok tuan-tuan sekalian. Lah kali satu hari dia rasa nak bagi tahu. Falamman sarafa an-nas zalla rajulu jalisan fi makanihi. Satu hari bila habis mengaji Quran. Habis kuliah lah sebagai contoh. Orang lain balik belaka, tubik belaka. Dia seorang-seorang duduk di tempat dia, duduk tuan-tuan sekalian. Zalla rajulu jalisan. Dia duduk di tempat dia. Dia malu nak bagi tahu. Fa aqbala alaihi Sa'id, maka Sa'id pun datang. Dia tengok, ni kan, seorang ni duduk sini tak balik-balik ni. Wa qala azunnu julusaka li hajatin. Makna apa dia kata? Aku rasa mu ni ada benda nak khabar ni, ada hajat ni. Laki tadi pun diam, fasakata ar-rajul, dia pun diam tuan-tuan sekalian. Tak kata benda, dia senyap aje. Dia tunduk, dia senyap tuan-tuan sekalian, tak kata benda. Faqala Sa'id li ghilmanihi insarifu. Maka kata Sa'id pada budak-budak dia, insarifu, kamu semua beredarlah, baliklah. Maka orang pun semua balik, tinggal dia. Lam yabqa ghairi wa ghairuka fazkur hajata. Sekarang ni dia kata tinggal aku denganmu je. Kan? Maka sebutlah hajatmu. Malu tuan-tuan sekalian nak khabar ni. Allahu Rabbi. Fasakata ar-rajulu, kali ni senyap juga, senyap, tak kata benda tuan-tuan sekalian, senyap je. Tak cakap pun, dia senyap tuan-tuan sekalian. Lalu kali ni Sa'id ni pun waktu malam, dia pun tutup lampu. Tutup lampu tuan-tuan sekalian. Masa tu dah ada lampu lah, mungkin pelita. Pakai minyak pelita je. Padah, gelap. Wa qala lahu rahimakallah, moga Allah Ta'ala merahmati kamu. Lasta tara wajhi fazkur hajatak. Kali ni mu tak nampak wajah aku. Aku pun tak nampak wajahmu. Lasta tara wajhi, mu tak nampak. Sebutlah apa hajat yang kamu nak. Katalah, sebutlah. Barulah dia bercakap tuan-tuan sekalian. Dia tengok orang tak ada, gelap, baru dia bagi tahu. Allahu Rabbi. Aslahallahu al-amir, moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan pada amir, kepada tuan. Dia pun ceritalah. Asabatna faqatun, kami ditimpa kesusahan. Ada masalah warna jadi timpa, jadi susah, jadi miskin, jadi fakir. Fa ahbabtu an azkuraha laka fastahyaitu. Aku nak cerita kepada kamu, lama dah aku nak cerita ni. Tapi aku malu nak bagi tahu. Bini aku pun suruh bagi tahu je lah pada tuan, tapi saya malu nak bagi tahu. Apa kata Sa'id tuan-tuan sekalian? Hawwin alaik. Cuba bertenang. Tak apalah, dia faham dah. Wa idza asbahta
falqa wakili fulana. Esok-esok pagi jumpalah dengan wakil aku. Macam kita pada hari ni mungkinlah dia ada pusat khidmat masyarakat tu. YB kan dia ada pusat khidmat masyarakat. Jumpa wakil aku. Esok pagi jumpalah wakil aku. Dia tahulah nak buat apa. Maka tuan-tuan sekalian, bila mana waktu subuh esok dia pun bertemulah dengan wakil dia tadi. Wakil kepada Sa'id. Faqala lahu innal amir qad amara laka bi syai'in fa'ti biman yahmiluhu ma'ak. Maka bila mari jumpa dia kata ada ni. Ada semalam tuan bagi tahu, tuan inilah Sa'id kata bagi tahu nak bagi sesuatu kepada tuan hamba Sa'id orang tadi, laki tadi. Cuma kali ni kena bawa kawan-kawan pula. Kena bawa geng-geng lah, bawa seorang, dua, tiga orang untuk bawa barang ni. Maka kata dia, tuan-tuan sekalian, ma'indi man yahmiluhu. Dia pun pelik, aku nak bawa kenapa? Aku tak ada orang yang boleh. Ma'indi man yahmiluhu. Nak ajak siapa mari tolong angkat barang ni. Tak ada orang, dia kata. Dia pun balik rumah dia. Summa zahaba ila zaujatihi. Dia balik rumah. Falamaha wa qala. Dia marah bini dia kata, kata dah. Kan? Jangan khabar ke Sa'id ni. Buat malu aku je minta dengan dia. Disuruh aku buat mari orang pula akak barang ni. Wa ma arahu amara li, aku rasa benda ni mesti makanan punya. Kan, biasa ajak orang ni mesti berah ni contohlah. Illa bidaqiqin aw ta'am, mesti nak bagi gandum ataupun makanan. Walau kana malan, kalau dia bagi pitih, dia kata lamahtaja ila ma yahmilu, takkanlah nak suruh panggil orang, dia kata. Wala a'tani biyadi, dia boleh bagi tangan aku sendiri. Kata bini dia, tuan-tuan sekalian, mahma a'taka, biarlah bang. Dia nak beri apa, dia berilah bang. Ni bagus, bini soleh. Fa inna bihajatin ilaihi fakhuzhu. Kita berhajat sangat ni bang, lama dah tak berasak dapur kita bang. Ambil je lah apa yang ada bang. Ni bini dia kata. Dia pun pergi semula, tuan-tuan sekalian. Faraja'a ar-rajulu ila al-wakil. Dia pun pergi semula lah ke jumpa wakil tadi. Faqala al-wakil, wakil pun bagi tahu. Inni akhbartul amir. Dia pun bagi tahu. Saat ni aku telefon dah kalau gitu. Telefon dah ke YB saat ni. YB kata okey, tak apa. Kata kali ni tak apa, kami akan hantar orang, tolong hantar barang. Ni dia. Allahu Rabbi. Jangan memanglah, tak ada orang. Laisa ladaika ahadun yahmilu atiyatu lak fa arsala ilaika bihaula'i ghilmani salasa. Bukan seorang, tuan-tuan sekalian, 3 orang menghantar barang. Allahu Rabbi. Subhanallah. 3 orang menghantar barang. Famadar rajulu amamahum. Hak peliknya, 3 orang ni bawa 3 bungkusan atas kepala, letak atas kepala masing-masing budak-budak ni. Dia pun pelik, benda bungkusan benda apa budak ni. Falamma balagul baita, bila mana di balik rumah, tuan-tuan sekalian, siapa rumah dia? Dia pun buka bungkusan tadi, rupanya tuan-tuan sekalian, tiap-tiap bungkusan hak ada di atas kepala budak-budak tadi, 3 orang tadi, rupanya apa, tuan-tuan sekalian? Setiap seorang memikul asyratul alaf dirham. 10,000 dirham seorang, tuan-tuan sekalian. Pikul. Allahu Rabbi. Tuan-tuan faham tak cerita hamba ni? Faham tak cerita ni? 10,000 dirham dipikul, tuan-tuan sekalian. 10,000 dirham. Dirham ni perak, tuan-tuan sekalian. Bukan 10,000 ringgit. 10,000 dirham. Banyak, tuan-tuan. Dia 3 orang, 30,000 dirham. Duk pikul pitih ni. Faqala li ghilman. Terkejut dia. Allah. Mai pikul pitih, tuan-tuan sekalian. Da'u ma ma'akum wansarifu. Letaklah barang-barang yang ada ni, maka boleh baliklah. Kata budak-budak ni, tuan-tuan sekalian, faqalu innal amir qad wahabna lak. Tuan kami ni, dia beritahu, tuan kami ni kalau dah bagi hadiah, tuan-tuan sekalian, dia bagi sekali dengan dia. Mana tuan-tuan ni, hok pikul tadi, 3 tu boleh ke dia belaka. Subhanallah. Punya pemurah, tuan-tuan sekalian. Ni kalau ada macam ni, masjid ni padan dah, tuan-tuan sekalian. Kan, padan dah kita. Allahu Rabbi. Mana apa? Mari bagi seorang 10,000 dirham. Kan, Allahu Rabbi. Tapi orang jemaah Busiri ni, Masya Allah, dermawan-dermawan sungguh.
Tapi nak cerita tuan-tuan sekalian, gitulah. Yang mana sekali bagi dengan 3 orang budak tadi dihadiahkan kepada dia. Berserta dengan jumlah tadi, duit tadi tuan-tuan sekalian. Dan ada pula cerita yang lain. Wasa'ala a'rabiyun Sa'id al-As. Ada satu hari ni tuan-tuan sekalian, orang Arab ni, Arab Badawi ni tanya pada Sa'id bin al-As. Fa'amara lahu bi 500. Dia kata nak 500. Nak 500. Faqala lahu wakil kepada YB tanya. 500 dirham ke 500 dinar? Tanya, 500 tu 500 tu. Kalau kita 500 ya ke 500 dolar contoh. Kan? 500, nak 500. 500 apa? Maka kata Sa'id, innama amartuka bi 500 dirham. Aku nak bagi 500 dirham. Amma wa innahu jasha fi khatirika annaha dananir. Tapi orang ni tuan-tuan sekalian, dia tak mikir. Kan? Dia tak mikir dalam kepala dia, mana apa dia nak dinar lah, 500 dinar. Tuan-tuan, dinar ni mana apa mahal lagi lah dinar. Emas tuan-tuan sekalian, dinar emas. Mana apa kalau tadi duit ringgit tak mahu nak ringgit, nak duit euro. Duit euro. Tak mahu duit ringgit ni. Orang Arab Badawi buat mana? Mana nak duit dengan dia. Maka dia kata apa? Bagi je lah 500 dinar. Allahu Rabbi. Bagi begitu je. Fadfa ilaihi 500 dinar. Dia bagi tahu, bayar. Bagi pada dia 500 dinar. Subhanallah tuan-tuan sekalian. Nak cerita bagaimana hebat sungguh orang-orang macam ni. Nak cari mana tuan-tuan sekalian. Saya pernah jumpa juga maknanya masa saya pernah menjadi salah seorang daripada NGO. NGO Syria dulu. Mana saya salah seorang daripada jawatan kuasa. Masya Allah. Warnanya pernah jumpalah rakyat Malaysia kita ni kalau bagi sumbangan tuan-tuan sekalian untuk Syria sebagainya. Ada bagi itu 100,000, ada Allah 100,000 pas 100,000 back-in tuan-tuan sekalian. Ada pula makcik-makcik ni bagi rantai emas, bagi subang, bagi cincin. Nak menangis air mata tuan-tuan sekalian. Tengok bagaimana orang-orang macam ni. Kenapa? Dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Harta ini akan yang mana harta ni untuk bekalan dia menjadi bank untuk dia di akhirat tuan-tuan sekalian. Bukan senang nak cari orang macam ni. Sangat-sangat dermawan. Nak meniti air mata tengok Allahu Rabbi. Minta sumbangan sekolah ke, minta sumbangan nak buat apa, bagi terus tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang bagi nak jumpa kita. Orang berprofil je orang macam ni kadang-kadang. Bukan nak nama. Bagi 100,000, 200,000. Bukan nak nama tuan-tuan sekalian. Dia kata, Ustaz. Tok ni nak surat, nak kita nak bagi resit ke? Tak resit lah. Resit kenapa? Allahu Rabbi. Hak bagi 100, 200 ya nak resit. Tak apalah, kita buatlah resit juga. Tapi nak cerita bagaimana kalau ada orang macam ni, Masya Allah, Subhanallah. Yang mana dapat membantu perjuangan Islam tuan-tuan sekalian. Dapat bantu orang lain. Falamma qabadaha al-a'rabi jalasa yabki. Bila mana orang Arab tadi boleh tuan-tuan sekalian, dia menangis. Menangis dia. Faqala lahu Sa'id, maka Sa'id kata, malak alam taqbid ata'ak, bukankah kamu telah ambil dah tadi? Qala bala wallah, ya, walakin abki anal ardi kaifa tuwari mislaka. Cuma aku ni menangis sebab apa? Kalaulah orang macammu ni mati, wanalah. Ada mikir tuan-tuan. Orang baik sungguh. Kadang-kadang tuan-tuan mungkin pernah jumpa orang macam ni. Yang dermawan sungguh kan. Wa kana Sa'id yaqulu li ibnihi Amri. Jadi Sa'id tuan-tuan sekalian, dia pesan pada anak-anak dia. Ya bunayya ubzul ma'rufa ibtidaan min ghairi mas'alatin. Wahai anak, buatlah benda ma'ruf, jangan banyak-banyak tanya. Buat je benda-benda baik. Amma idza ataka rajulu takadu tara damahu fi wajhi min al-haya. Kalau kamu tengok ada orang lelaki ni, seseorang ni yang malu, dia rasa malu nak bagi tahu tuan-tuan sekalian. Takut orang tak beri ke, kalaulah kamu berikan semua harta kamu, takkan cukup untuk dia. Nak suruhnya ajar pada anak dia ni, suruh mana memberi pada orang lain. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana Sa'id ini dekat dengan mati, dia mengumpulkan anak-anak dia mengatakan, ya bani, wahai anak, la yafkidanna ashabi bimauti ghaira wajhi. Jangan putuskan hubungan sahabat-sahabat, mana kawan-kawan ayah ni bila mana aku mati. Ini dipesan pada anak tuan-tuan sekalian. Yang mana para sahabat-sahabat Nabi ni, yang mana mereka ni ada yang susah-susah.
Fasiluhum bima kuntu asilhum bihi. Mana sambunglah hubungan macam mana aku sambung. Pesan pada anak dia. Jangan tinggal kawan-kawan ayah ni, bantu dia. Dia bagi tahu. Wa ajru alaihim ma kuntu ujrihi alaihim. Kenapa yang aku buat pada mereka, mu tolong sambung, dia kata. Waqfuhum ma'unat talab. Kalau tak ada barang keperluan, tolonglah beli untuk dia. Tolong bagi pada dia. Dipesan pada anak tuan-tuan sekalian. Fa inna ar-rajula idza talaba al-hajah, yang mana bila mana seorang lelaki ni dia nak ada hajat tuan-tuan sekalian, keperluan dia, ittarabat arkanuhu warta'adat faraisuhu makhafata ayyura. Dia akan rasa malu sebenarnya nak minta. Rasa malu kerana mungkin orang tak bagi tuan-tuan sekalian. Macam kita sendiri nak minta untuk sekolah ni pun. Untuk college kita, untuk benda, kadang-kadang malu tuan-tuan sekalian nak khabar, tapi kena khabar jugalah. Untuk apa? Kalau tak khabar, tak ada lah nak bagi sumbangan pada madrasah ataupun college kita. Fa wallahi rajulun la rajulun yatamalmalu ala firashihi wa huwa yarakum ahlan liqada'i hajati a'zamu minnatan alaikum mimma tu'tunahu. Demi Allah, dia kata, lelaki yang sakit, yang duduk atas katil, tangan dia gini-gini tuan-tuan sekalian, dia melihat ada orang yang boleh menunaikan hajat dia. Inilah sebaik-baik nikmat kepada kamu kalau kamu beri pada dia. Dia berkata anak dia pesan. Bila mana ayah dia mati tuan-tuan sekalian, falamma mata Sa'id ibn al-As. Tak habis lagi, cerita sikit lagi. Qadima ibnuhu Amru, nama anak dia Amru bin Sa'id al-ma'ruf bil Ashdaq, yang terkenal dengan Ashdaq. Dia pergi jumpa Muawiyah bin Abi Sufyan di Dimashq. Yukhbiruhu biwafati abih, bagi tahu tentang kematian ayah dia. Maka bila Muawiyah dengar ayah dia mati, tuan-tuan sekalian, menangis Muawiyah. Sedih Muawiyah kenal sangatlah mana apa Sa'id tadi. Maka dia tanya pada anak dia, hal taraka abuka min dainin? Ada tak ayahmu ni simpan meninggalkan hutang? Qala na'am. Ada hutang juga tuan-tuan sekalian. Qala na'am. Qala wa kam huwa? Qala 300,000 dirham. 300,000 dirham tuan-tuan sekalian. Kita pun kata, ustaz bagi-bagi orang pun hutang banyak ni, geruh dah naik ke atas ni. Kita kata. Jangan. Mana tuan-tuan sekalian, yang mana tak habis lagi cerita ni. Kata Muawiyah, ya alayya. Orang yang bagi derma tuan-tuan sekalian, orang yang bagi sumbangan ini, dermawan tadi, yang mana Muawiyah kata apa? Hiya alayya. 300,000 tu biar aku bayar. Tengok tuan-tuan sekalian. Muawiyah kata biar dia bayar. Lalu kata anak dia, tak yahlah. Innahu awsani, ayah wasiat dah padaku. Bagi tahu dah. Ala aqdiya dainahu, jangan bayar hutang dia. Melainkan dengan illa min samani aradihi. Melainkan dengan suruh jual tanah-tanah hak dia ada tadi. Suruh jual tanah dia, bayar hutang tuan-tuan sekalian. Dia standby dah. Tanah ni jual, bayar hutang. 300,000 bayar hutang. Fashtara, maka Muawiyah kata, aku beli tanah tu. Tengok Muawiyah, dia beli tuan-tuan sekalian. Nak cari mana orang macam ni? Dia beli tanah tadi supaya apa? Nak bayar hutang-hutang tadi tu. Hutang-hutang Sa'id ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana Amru bin Sa'id, anak dia tadi, balik ke Madinah, dia pun bagi tahulah kepada orang ramai, anna man kana lahu dainun ala Sa'id ibn al-As, siapa-siapa yang ada hutang, ayah dia ada hutang tadi, marilah jumpa aku ni, untuk aku bayar hutang dia. Dia piti ada dah 300,000 ni. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, mari seorang pemuda, syabun ma'hu ruq'atun min admin, ada surat di tangan dia, ada surat. Ditulis dalam surat tu 20,000 tuan-tuan sekalian. Allah, 20,000. Ishruna alfan, 20,000. Tapi tak sebutlah 20,000 dinar ke dinar, tapi nilai yang tinggi 20,000. Faqala Amru, tanya anak dia, Amru bin Sa'id, kaifa istahaqqa hadzal mal ala abi? Macam mana pula ayahku boleh berhutang denganmu? Dia pelik tuan-tuan sekalian, ditanya. Faqala syab, kana abuka kharijan min daril imarah. Satu hari ayahmu ni, dia keluar daripada tempat pemerintahan dia. Keluar kawasan lah. Aku pun ikut dia. Fatabi'tuhu amshi ma'ah. Aku pun ikut belakang dia. Falamma ra'ani, bila dia tengok aku, qala alaka hajah. Ada hajat apa-apa tak? Dia tanya. Dia tanya, offer. Ada hajat apa-apa tak ni?
Fa ajabtu lah, tak ada, dia kata tak ada. Walakin ahbabtu an akuna ma'aka fi hadhihi sa'ah. Cuma aku nak ikutmu. Aku nak bersama denganmu kali ni. Bersama dengan tuan kali ni. Nak ikut je. Faqala kana ma'aka Allah. Allah Ta'ala bersama kamu. Summa qala. Ya bana akhi. Wahai anak, wahai kawan, mana wahai saudara. Utlub li dawatan waljidan. Ada tak dakwah ataupun ada tak kulit-kulit nak tulis sikit ni. Ni. Tiba-tiba minta dakwah tuan-tuan sekalian. Minta pen nak tulis sikit ni. Kawan ni pun dah pelik buat apa pula cari, dia pun cari tuan-tuan sekalian, dibawa bagi kepada Sa'id tadi. Fakatabali, dia pun tulis tuan-tuan sekalian. 20,000 bagi kepada orang ni. Tulis 20,000. Dia tulis dalam tu, ya bana akhi, wahai saudara, idza ja'at ghallatuna dafa'na zalika lak. Bila mana kebun kami, tanah kami ni terjual, mu ambil 20,000. Tu tuan-tuan sekalian. Anak dia bila baca, boleh. Mana ayah dia tulis dah gitu, dia dapat duit, dia bagi terus. Tuan-tuan sekalian, 20,000, tambah lagi. Wazadahu syai'an kasiran. Anak dia tambah lagi 10,000 ke 20,000 lagi. Allahu Rabbi. Nak cerita bagaimana tuan-tuan sekalian, seorang yang sangat-sangat dermawan. Di antara sahabat-sahabat Nabi inilah, di antaranya sangat pemurah tuan-tuan sekalian, Sa'id ibn Al-As radhiyallahu taala anhu. Faqala an-nas, maka orang ramai mengatakan, man taraka misla Amrin bin Sa'id lam yamut. Kalaulah ada orang macam ni, maka orang tak matilah tuan-tuan sekalian. Kalau ada orang macam ni, kalau ada orang pemimpin macam ni, tuan-tuan sekalian, dia kata jenis macam ni. Kalau tak pemimpin pun orang-orang kaya macam ni, mana orang takkan mati. Sebab apa? Ada orang bantu tuan-tuan sekalian. Patutlah kita nak meramaikan lagi golongan-golongan yang macam ini. Kenapa? Dapat bantu orang lain. Bila mana dia bantu orang lain, dia mengasihi orang lain, Allah Ta'ala akan mengasihani diri tuan-tuan sekalian pada hari akhirat. Jadi radhiyallahu anis sakhi al-jawad, moga Allah Ta'ala meradai Sa'id bin Al-As, seorang yang sangat pemurah, hafizi kitabillah, yang menjaga kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu Sa'id bin Al-As, wa nawwara lahu fi qabrihi, maka Allah Ta'ala menerangi kubur dia tuan-tuan sekalian. Jadi mudah-mudahan kita tuan-tuan sekalian menjadilah macam Sa'id ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana seorang sahabat Nabi yang menghafal Al-Quran, mengajar Al-Quran, dan juga orang yang pemurah di kalangan para sahabat-sahabat Nabi. Wallahu ta'ala alam. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang datangnya kelemahan daripada diri yang bersendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasbih. Alamin wa afdhalus salatu wa atamut taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman min karamika ya akramul akramin. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, macam biasalah, memerlukan sumbangan tuan-tuan sekalian untuk Kolej Universiti Darul Quran Islamiah di Kubang Lebak. Wallahu ta'ala alam.